Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi bersama Muallim Taufik lagi, kita akan belajar bahasa Melayu dalam tajuk penjodoh bilangan. Dalam tajuk penjodoh bilangan. Jadi, apa itu penjodoh bilangan anak-anak? Okey, jom kita tengok apa maksud dia. Penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk menentukan bilangan sesuatu benda. Perkataan yang digunakan untuk menentukan bilangan sesuatu benda. Okey, jom kita tengok contoh-contoh penjodoh bilangan. Baiklah, ini merupakan contoh-contoh penjodoh bilangan. Contohnya biji, buah, batang, bilah, helai, ekor. Jadi, bila kita nak gunakan contoh-contoh ni untuk penjodoh bilangan? Jom kita tengok. Baiklah, kita mulakan dengan penjodoh bilangan yang pertama, iaitu biji. Penjodoh bilangan biji digunakan untuk buah-buahan, benda bulat dan benda kecil. Muallim ulang, penjodoh bilangan biji digunakan untuk buah-buahan, benda bulat dan benda kecil. Contohnya, sebiji durian, sebiji bola, 2 biji benih. Untuk kita menyatakan bilangan sesuatu benda tu, kita kena letak penjodoh bilangan. Contohnya sebiji durian. Ini kalau 1 je durian. Kalau 2, kita letaklah 2 biji durian. Kalau 3 biji durian. Macam ni juga untuk bola ni. Kalau ada 2 bola, kita sebut 2 biji bola. Okey, senang kan? Okey, jadi kita dah kenal penjodoh bilangan yang pertama, iaitu biji. Kita teruskan dengan penjodoh bilangan yang kedua. Baiklah, penjodoh bilangan yang kedua ialah buah. Penjodoh bilangan buah ni digunakan untuk benda-benda yang besar. Penjodoh bilangan buah digunakan untuk benda-benda yang besar. Contohnya, ini ada rumah. Jadi bila kita nak sebutkan satu rumah, kita cakap sebuah rumah. Tak boleh sebut sebiji rumah, sebab rumah ni benda yang besar. Jadi kita akan sebut sebuah rumah. Kalau 2 rumah, kita sebutlah 2 buah rumah. Okey? Okey, ini pula gambar basikal. Kita sebut sebuah basikal. Sebab ada satu je. Sebuah basikal. Okey, seterusnya. Okey, cuba tengok ada gambar buku ni. Tengok ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kita akan sebut 5 buah buku. 5 buah buku. Okey, seterusnya. Penjodoh bilangan batang. Baiklah, penjodoh bilangan batang digunakan untuk benda-benda panjang atau tinggi. Digunakan untuk benda-benda panjang atau tinggi. Contohnya, ini ada gambar penyapu. Ada satu je penyapu ni. Jadi, kita akan sebut sebatang penyapu. Sebatang penyapu. Seterusnya ialah gambar apa ni? Ini ialah gambar sungai. Sungai juga dikategorikan sebagai benda-benda yang panjang. Baiklah, jadi kita akan sebut sebatang sungai. Sebatang sungai. Dan seterusnya. Okey, cuba tengok ada berapa pensel dekat sini. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita boleh sebutkan 4 batang pensel. 4 batang pensel. Okey, seterusnya. Penjodoh bilangan bilah. Penjodoh bilangan bilah digunakan untuk benda-benda yang tajam. Contohnya, sebilah gunting. Gunting ni kan benda yang tajam. Jadi, kita gunakan sebilah gunting. Jika ada satu je. Okey, seterusnya, sebilah pedang. Sebilah
pedang. Dan yang terakhir, sebilah kapak. Sebilah kapak. Okey, Muallim ada soalan. Okey, kalau ada dua pedang kita nak sebut apa? Okey, bagus. Kita akan sebut dua bilah pedang. Okey, jom teruskan lagi. Ini pula merupakan penjodoh bilangan helai. Penjodoh bilangan helai digunakan untuk pakaian, benda-benda yang nipis, lembut dan lebar. Penjodoh bilangan helai digunakan untuk pakaian, benda-benda yang nipis, lembut dan lebar. Contohnya yang pertama, sehelai daun. Sehelai daun. Dan yang kedua, sehelai kertas. Sehelai kertas. Dan yang terakhir, sehelai baju. Sehelai baju. Okey, kita teruskan lagi. Ini ialah penjodoh bilangan yang terakhir untuk hari ini. Penjodoh bilangan ekor. Penjodoh bilangan ekor ni digunakan untuk haiwan. Termasuklah serangga. Jadi Muallim ulang, penjodoh bilangan ekor ni digunakan untuk haiwan dan juga untuk serangga. Contohnya, ini ada gambar kucing ni. Jadi kita boleh guna penjodoh bilangan seekor kucing. Seterusnya untuk ular ni kita boleh gunakan seekor ular. Okey, sebab kucing dan ular ni merupakan haiwan. Jadi kita tengok semut ni pula. Semut ni merupakan serangga. Kita pun boleh guna ekor. Jadi dia akan jadi seekor semut. Seekor semut. Kalau ada 10 ekor, 10 ekor lah. 10 ekor semut. Okey, senang je kan penjodoh bilangan ni? Okey, jadi kita teruskan. Ini ada link untuk kuis. Muallim nak antum tekan, lepas tu antum jawab. Kuis ni berdasarkan penjodoh bilangan yang kita belajar sebentar tadi. Okey, boleh? Okey, ini pula satu lagi kuis. Antum boleh jawab di rumah. Ini pula merupakan tugasan antum di rumah. Okey, jadi kita dah belajar mengenai penjodoh bilangan. Muallim harap antum dapat fokus, antum dapat tengok video ni berulang kali sampai antum betul-betul faham penjodoh bilangan. Okey, jadi itu saja daripada Muallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.